sekiranya tanah runtuh itu tidak berlaku, kita akan memujilah macam kawasan ni cantik. Ya, betul. Tapi apabila berlaku, baru kita tahu bahawa ada risiko juga. Jadi kita nak bersama dengan Haji Hishamuddin Termidi, Ketua Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia dari JMG. Assalamualaikum, apa khabar? Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Tuan Haji telah pun menyaksikan juga paparan tadi kan berkenaan dengan tragedi tanah runtuh di Kemensahat. Baik, pastinya kita sebelum ini pun dah dengar juga ada kes-kes yang lain tanah runtuh berlaku di negara kita. Sebenarnya apakah punca utama yang menyebabkan kepada tragedi seperti ini, tanah runtuh ini, Tuan Haji? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum saya menjawab soalan tersebut, izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada TV3 khasnya dan juga kepada Malaysia hari inilah kerana sudi menjemput JMG untuk berkongsi sedikit maklumat mengenai tanah runtuh. Berbalik kepada soalan punca utama tanah runtuh berlaku tu, saya ingin menjelaskan apa itu tanah runtuh dahulu. Tanah runtuh ialah satu bentuk bencana geologi, boleh ditakrifkan sebagai gelongsoran tanah atau pergerakan tanah dari satu kedudukan yang tidak stabil, biasanya dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah mengikut cerun disebabkan oleh tarikan graviti. Dan ia boleh berlaku secara pantas atau perlahan. Okey. Punca utama tanah runtuh ni boleh disebabkan oleh faktor semula jadi ataupun faktor bukan semula jadi atau kedua-duanya sekali. Okey. Faktor semula jadi yang menjadi sebab ialah seperti keadaan geologi itu sendiri, seperti kelemahan batuan atau tanah itu sendiri. Kemudian kita ada geopomologi ataupun rupa bentuk bumi seperti cerun yang tidak stabil, curam. Di samping itu, faktor semula jadi lain yang mencetus tanah runtuh ialah seperti curahan hujan yang berlebihan dan gempa bumi. Selain daripada faktor semula jadi, kita ada juga faktor bukan semula jadi ataupun faktor yang disebabkan oleh perbuatan manusia, seperti kelemahan reka bentuk atau kejuruteraan, penebangan hutan, penggondolan bukit dan juga kekurangan penyelenggaraan seperti longkang yang tersumbat, saliran yang tidak berfungsi dengan baik yang boleh menyebabkan tanah. Ya, Tuan Haji, okey, saya gemar kepada dua faktor yang dikongsikan tadi berkaitan dengan semula jadi dan juga faktor bukan semula jadi. Tapi kebelakangan ini kekerapan berlaku di tanah runtuh itu juga semakin tinggi, ketara selain daripada di Kemensahat, juga di Cameron Highlands, di Simpang Pulai juga antara yang turut kita bacakan. Jadi mengapa sebenarnya kejadian ini berlaku, Tuan Haji? Okey, perkara ini banyak diperkatakan terutamanya berkenaan dengan climate change ataupun perubahan iklim yang menjadikan sebab peningkatan ketara tanah runtuh. Tetapi secara saintifiknya daripada aspek geologi, perubahan seperti musim kering dan musim hujan yang ekstrim yang berulang-ulang dan tidak menentu boleh menyebabkan berlakunya gangguan kepada proses pembentukan bumi ataupun geopomologi itu, seperti proses lulu hawa ataupun weathering dan juga aging effects kepada bumi ataupun bahan geologi itulah, di mana ia boleh menyebabkan hakisan dan ketidakstabilan cerun yang mencetus kepada tanah runtuh tersebut. Dan kawasannya bagaimana sebenarnya kan berisiko untuk mengalami tanah runtuh sebegini? Biasanya kawasan di lereng bukit yang berkecerunan 25 darjah ke atas dan kawasan penempatan yang berdekatan lembangan sungai yang mempunyai potensi risiko untuk hakisan tebing, dan kawasan-kawasan yang dikategorikan sebagai kawasan sensitif alam sekitar ataupun kesas seperti kawasan bukit, tanah tinggi,
bekas bumbung, keadaan air dan juga tempat pelupusan sisa pepejal serta tanah gambut. Ya, Tuan Haji mengambil contoh di Kemensah Heights ni 19 rumah teres 2 tingkat didiami 28 keluarga terjejas susulan kejadian tanah runtuh ni. Kita faham macam Tuan Haji cakap ada beberapa kawasan yang mempunyai risikonya, tapi ada juga pembangunan yang dilakukan, perumahan yang dilakukan juga. Jadi sebenarnya Tuan Haji, kalaulah pembangunan itu dilakukan mengikut garis panduan yang betul, sepatutnya tiada masalah. Tapi apa sebenarnya garis panduan yang perlu diadakan, yang perlu dipatuhi dan juga dalam untuk kita bersama-sama supaya tidak berlaku kejadian sebegini, Tuan Haji? Berkaitan dengan garis panduan, macam apa pihak berkuasa tempatan telah mengadakan garis panduan tertentu bagi pembinaan di lereng-lereng bukit ataupun di kawasan tanah tinggi. Garis panduan tersebut sudah semestinya mengambil kira input-input teknikal daripada jabatan-jabatan yang berkaitan lah. Di samping itu, bagi kawasan yang berkecerunan melebihi 25 darjah ataupun dikategorikan sebagai kelas 2, ia perlu kelas 3, ia perlu mendapat kelulusan EIA terlebih dahulu. Baik. Selalunya kebiasaan kita tahu kan tanah runtuh ini berlaku secara tiba-tiba, tapi melalui kajian Jabatan Mineral dan juga Geosains Malaysia, adakah kalaulah penduduk-penduduk dicerun kan, ada tak tanda-tanda awal akan berlakunya tanah runtuh sebegini? Okey, sememangnya ada. Sekiranya kalau kita tinggal atau kita duduk di kawasan berhampiran cerun atau lereng bukit, tanda-tanda awal yang kita boleh kenal pasti ialah dengan kita melihat keadaan sekeliling kita, seperti pada permukaan cerun itu sendiri, pada jalan atau laluan yang kita sering lalui. Hatta rumah kita sendiri kita boleh tengok tanda-tanda seperti kalau kita terdapat ada rekahan baru. Itu macam pada permukaan cerun. Dan kalau dah ada rekahan lama, kita tengok adakah rekahan lama itu membesar atau dia semakin melebar. Sekiranya pada rumah kita boleh tengok rekahan pada struktur rumah tu seperti dekat lantai, dekat dinding, dekat bumbung. Kadang-kadang kita punya tingkap pun kadang-kadang bila kita tutup dia tak tutup dengan dengan betul, ketat ke macam mana. Itu mungkin ada tanda-tanda lah. Selain daripada itu, kehadiran air pada permukaan cerun ke atau kaki cerun lah, terutamanya kehadiran air yang baru lah. Contoh macam kalau dia keruh ke berwarna tu, itu pun mungkin berlaku ada hakisan tanah dan juga pergerakan tanah lah. Dan yang kita boleh nampak dengan jelas seperti pokok-pokok ataupun kalau kita ada pagar, kita tengok sama ada ia condong ke ataupun tumbang. Itu juga merupakan tanda-tanda tanah runtuh lah. Dan yang paling mudah juga kita tengok pipe air. Kalau pipe air kita pecah, mungkin ada pergerakan tanah. Jadi ada tanda tersebut tu semua menunjukkan kemungkinan ada pergerakan tanah yang berlaku lah. Ya, sebenarnya kita perlu cakna juga lah kan berkaitan dengan tanda-tanda ni sekiranya kita berada di kawasan yang berisiko. Tuan Haji, mungkin yang terakhirnya kalau boleh berikan sedikit pesanan, nasihat kepada kita semua termasuk mereka yang mungkin berada dalam kawasan kejiranan ataupun kediaman yang berisiko ni, Tuan Haji, silakan. Sebagai panduan untuk semua rakyat Malaysia mengenai bahaya tanah runtuh ni, JMG menasihatkanlah orang ramai yang berada di kawasan berisiko seperti kawasan penempatan yang bercerun dan berhampiran sungai serta laluan di lereng bukit supaya peka dan bersiap siaga ataupun ready dengan keadaan sekeliling, terutamanya ketika hujan yang berterusan dan jika terdapatnya tanda-tanda awal berlakunya kejadian tanah runtuh seperti yang telah disebutkan tadilah. Baik.
Terima kasih banyak-banyak Tuan Haji di atas perkongsian ni, ya. Moga-moga apa informasi ni juga informasi yang baru kan, sekurang-kurangnya kita boleh tahu sakna tentang apa yang berlaku. Terima kasih sangat Tuan Haji. Itu Tuan Haji Hishamuddin Termedi, merupakan Ketua Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia. Ya.